Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk 2.3 kitar nitrogen. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Okey, nitrogen sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Semasa kamu belajar tentang kandungan udara di tingkatan 1, kita mengetahui bahawa 78% daripada komposisi udara adalah terdiri daripada gas nitrogen, sedangkan manusia dan haiwan tidak menggunakannya. Jadi kita belajar tentang kitar nitrogen sebab kita mengetahui kepentingan nitrogen sebagai makronutrien untuk tumbuhan. Dinamakannya sebagai kitaran sebab kamu akan belajar tentang proses menukarkan nitrogen dari udara ke dalam tanah dan juga proses menukarkan satu unsur di dalam tanah kembali menjadi nitrogen. Jadi dalam bentuk bulatan kitaran. Ini yang kita panggil sebagai kitaran. Okey, kita tengok sini. Okey, dalam kitar nitrogen terbahagi kepada dua, iaitu proses menukarkan nitrogen di udara kepada nitrat di dalam tanah, dan satu lagi ialah proses menukarkan ion nitrat di dalam tanah kembali kepada gas nitrogen di dalam udara. Jadi daripada gambar ni kita nampak ada tiga lah, termasuk baja nitrogen kat sini. Tiga cara menukarkan ataupun menambah kandungan nitrat di dalam tanah. Daripada gas nitrogen di udara, ada dua proses yang terlibat, iaitu pertama menggunakan kilat, yang kedua menggunakan akar pokok ke kacang. Okay, tindakan kilat di udara akan menukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat. Manakala bagi pokok ke kacang, di bahagian akar terdapat bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan gas nitrogen di udara kepada ion nitrat. Tindakan ketiga ada yang dalam gambar tu adalah dengan menambah baja bernitrogen supaya kandungan nitrat di dalam tanah turut akan bertambah. Cuma kandungan baja ni maksudnya bukan daripada udara lah. Daripada ion nitrat kepada gas nitrogen di udara, kita ada proses yang pertama kita panggil pendenitritan, iaitu sejenis bakteria yang menukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen di udara. Okey, sorry, saya tersebut dua tadi, sebenarnya ada satu saja. Okey, dan di bahagian tengah gambar rajah ni kita dapati apabila haiwan, contohnya lembu, memakan tumbuhan, jadi protein tumbuhan akan dipindahkan kepada haiwan. Dan apabila haiwan ataupun tumbuhan itu mati, akan mengalami proses penguraian yang akan diurai oleh bakteria dan kulat pengurai, dan ini akan seterusnya menukarkan protein haiwan dan tumbuhan kepada sebatian amonium, dan seterusnya sebatian amonium melalui tindak balas bakteria penitritan akan ditukar kepada ion nitrit, dan sekali lagi bakteria penitritan akan menukarkan ion nitrit kepada ion nitrat. Okey ya. Kita belajar tentang kitar nitrogen disebabkan kita mengetahui bahawa nitrogen adalah satu unsur yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. So, seperti yang cikgu kata tadi, terdapat dua proses dalam kitar nitrogen. Proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay, ini adalah gambar rajah dalam buku teks. So, penambahan ion nitrat ada tiga, kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen di akar pokok ke kacang, dan proses bakteria penitritan ataupun proses penitritan. Bagi proses penyingkiran ion nitrat terdapat tiga juga. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah oleh tumbuhan, proses pendenitritan di mana ion nitrat ditukarkan kepada gas nitrogen, dan proses larut resap nitrat. Itu dia meresaplah, hilang daripada tanah melalui kaedah air lah kiranya.
Okey, ni yang pertama tadi, tindakan kilat dan letusan gunung berapi, pengikatan nitrogen, penitritan iaitu proses menambah ion nitrat ke dalam tanah. So, sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Seterusnya, gas ini akan larut di dalam air untuk menghasilkan asid nitrik dan turun ke bumi melalui titisan hujan. Asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah, bertindak balas dengan mineral dalam tanah dan akhirnya membentuk ion nitrat. Okey, ini contoh nodul akar pokok kekacang. Contoh pokok kekacang adalah kacang tanah, kacang soya. Jadi di sini terdapat banyak bakteria yang dinamakan bakteria pengikat nitrogen yang akan memproses gas nitrogen di udara menjadi ion nitrat. Okey, bakteria penitritan pula akan menjalankan proses penitritan. Okey, contoh, apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan tumbuhan kepada amonium dan seterusnya bakteria ini akan menukarkan ion amonium kepada ion nitrit dan seterusnya kepada ion nitrat. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah ada 3 tadi, iaitu penyerapan ion nitrat daripada tanah, pendenitritan dan larut resap. Penyerapan ion nitrat daripada tanah yang ni akan dilakukan oleh tumbuhan semasa tumbuhan membesar. Proses pendenitritan dilakukan oleh bakteria pendenitritan yang akan menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen melalui proses pendenitritan. Yang ketiga adalah proses melarut resap nitrat, yang mana ini adalah proses mula jadi apabila ion nitrat dalam tanah melarut dalam air, ia kemudiannya dibawa kepada sungai dan air bawah tanah dan ini seterusnya menyingkirkan kandungan ion nitrat daripada tanah. Apa kepentingan kita nitrogen? Yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Seterusnya, mengekalkan kesuburan tanah sebabnya nitrogen adalah salah satu makronutrien yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Membantu membekalkan secara berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan dan seterusnya mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan seterusnya mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Oleh itu, peratus nitrogen dalam udara akan kekal 78%, seterusnya membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Dalam mengekalkan kesuburan tanah, macam cikgu kata tadi, nitrogen adalah makronutrien yang sangat penting bagi tumbuhan dan dapat mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil produktiviti tanaman dan seterusnya membantu membekalkan protein tumbuhan dan haiwan secara berterusan. Kesan akhir adalah mengurangkan pencemaran melalui aktiviti perebutan dan penguraian protein haiwan dan juga tumbuhan.